الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di rumahnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di akhirat sana, di syurga yang tertinggi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercinta di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Berkat kita hadir di rumah Allah di dalam majlis ilmu, solat berjemaah bersama, dan mudah-mudahan ya segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tunaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu ya, bagi yang baru dalam pengajian, maksud saya baru tu baru hadir, jadi pengajian kita pada Ahad minggu ketiga adalah dalam memperihalkan ataupun kita sama-sama murajaah. Apa makna murajaah? Ulang kaji ya. Bukan niat mengajar ke apa, tidak, ulang kaji ya, ulang kaji. Sama-sama kita belajar dan mengajar, ulang kaji ilmu yang wajib kita pelajari, iaitu ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu tazkiyatun nafs. Nama-nama yang kita sebutkan tadi adalah daripada merangkumi yang sama ya, ilmu yang sama ya, daripada Allah kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ya. Sebab perjalanan manusia ni nak berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ini perlu melalui yang dinamakan teras di dalam agama, arkanuddin salasah, iaitu iman, Islam, iman dan ihsan. Sama juga disebut ihsan. Kalau ada orang kata tidak ada asas ya, kalau ada orang, minta maaf kalau saya sebutkan ya, minta maaf dengan bahasanya, kalau ada orang menuduh ilmu tasawuf itu tidak ada asas, maka dia yang tak ada asas. Boleh faham kerana asasnya adalah daripada ilmu ihsan, ilmu akhlak, ilmu adab. Kalau ditanya dalil, maka ada disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh rojok ya, iaitu ayat ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa ingat ayat tu? Kan dalam surah Qalam, surah Nun kan, wal qalami wama yasturun ya, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Jadi di dalam surah Qalam itu, surah Nun ya, kita selalu baca Allah Subhanahu wa taala sebut ya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar yang mempunyai akhlak budi pekerti yang agung. Adab budi pekerti yang agung, yang tak ada tolak banding. Tu antara lain ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala puji ya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita mengaji dalam pengajian berkitab, kalau syarah basmalah dia ada syarah dia ya. Nanti kita masuk kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis oleh ulama, kenapa permulaannya. Pertama nanti kita akan bahas Allah kerana ya mengikuti Al-Quran yang mulia, kerana Al-Quran itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua disebutkan kenapa memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam penulisan kitab, kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas. Cuma nak bagi tahu, dikata ya, kalau kita tengok dalam syarah Hamdalah ataupun syarah kepada Alhamdulillah ya, ada 4 yang disebutkan di sini. Allah memuji Allah, Allah memuji akan makhluk, makhluk memuji akan Allah, makhluk memuji kepada makhluk, kembali kepada Allah. Jadi kalau disebut Allah memuji Allah Ta'ala, banyak Allah Ta'ala memuji akan dirinya, zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran. Contoh ketika mana Nabi Musa alaihi salam mendengar kalamullah yang qadim, ketika mana baginda Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Bukit Turu Sina, yang pertama didengari oleh baginda Nabi Musa ketika hijab dibuka, maka dapat mendengar kalimah, dapat mendengar kalamullah yang sedia ada. Baginda Nabi Musa mendengar innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah, disebutkan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, dan Allah sebut dirikanlah solat untuk mengingatiku, kata Allah Ta'ala. Itu antara lain. Jadi kalau Allah memuji makhluk, ni antara contoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlak yang ataupun budi pekerti yang agung. Dari surah Al-Qalam. Jadi kalau orang tanya ada dalil ke? Mesti ada. Ulama tak buat benda suka-suka. Ulama dia pewaris Nabi. Para alim ulama ni pewaris Nabi. Dan biasanya para alim ulama ni dia alim semua disiplin ilmu. Boleh faham Kalau dinama ulama lah, boleh faham Ulama dia menguasai pelbagai disiplin ilmu. Cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tajallikan, Allah Ta'ala nak zahirkan dia pada fan ataupun bidang ilmu mana. Boleh faham Alim belaka. Jangan kata dia dia tahu ni saja, dia ni saja. Tak, dia alim belaka. Tetapi Allah nak zahirkan. Contoh Imam Asy-Syafi'i dalam bidang fiqh ya, Imam Bukhari dalam bidang hadis ya, Imam Al-Ghazali di dalam bidang tasawuf. Padahal Imam Ghazali dia orang yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu. Imam An-Nawawi masalah ya, mahir dalam pelbagai disiplin ilmu di situ ya. Jadi seperti mana kitab yang kita pelajari ini, insya-Allah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang ulama yang menguasai ya pelbagai jenis ilmu ni, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala antara lain menzahirkan beliau di dalam ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang masya-Allah tabarakallah telah membawa perubahan kepada mereka yang membacanya. Antaranya kitab yang kita pegang ini, Adab fi Sulukil Murid, adab seseorang itu nak berjalan, orang-orang yang nak berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang berkehendak untuk berjalan dan sampai menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di situ. Kerana perjalanan itu perjalanan yang pasti. Betul atau tidak? Kenapa kita katakan sedemikian? Kerana akhirat itu pasti. Dalam arkanu iman sittatun, dalam pengajian tauhid kita ya, 6 perkara yang menjadi rukun.
pada iman. Ingat, kalau kita ingat makna rukun, kita pernah bahas rukun itu bermakna bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Tanpanya rukun tadi tiadalah perkara tersebut. Bila disebut tentang iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan juga qadar, tak boleh kita sanggah tinggal walau satu je. Oh, nak ambil ni, hak lain tak mau ambil. Nak ambil 5, tak mau ambil 1. Nak ambil 2, tak nak ambil 4. Tak boleh, ya. Mesti semua. Kerana rukun itu sendiri maknanya kalau tinggal satu, maka tak dikiralah hak semua hak lain. Di situ. Sama juga kalau kita meninggalkan ilmu yang kita nak pelajari ini, nama ilmu tasawuf, ilmu akhlak, tazkiyatun nafs, ya. Maka kalau kita tinggalkan ini, makna menjadi, ya, tempanglah kita. Kalau kita tak tempang, dikata tempang, kita marah. Tetapi begitulah hakikatnya. Kerana ketiga-tiga ilmu yang wajib kita pelajari ini, yakni tauhid, fiqh dan juga tasawuf, saling berkait rapat. Saling tak boleh tinggal. Kalau dia tak mengaji tauhid langsung, boleh jadi tak dia mensyirikkan Allah. Kalau dia tidak, maksud saya mengaji tauhid mengikut acuan ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli punah wal ranah. Boleh faham, ya? Bukan yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu maksudnya. Yang benar al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Baik. Kalau dia tak mengaji fiqh, ya, contoh ibadah, ya, yang wajib kepada kita, contohnya solat, dia tak tahu kata, ya, rupa-rupanya selama ni dia berwuduk, ya, dalam keadaan dia jahil tentang hukum. Macam mana selalu kita tanya soalan ni bukan payah mana, tapi kalau kita mengaji, kita pernah dengar. Kalau ada satu orang lelaki mengalami wa'iyyazubillah, mengalami sakit yang dinamakan kencing tak lawas, kencing tak tus, ya, makna meleleh je kencing dia tu, ya. Ataupun satu orang perempuan yang mana selepas maksimum tempoh haid dia tu, maksimum dah habis, ada darah lagi. Yang tu tak dikira darah haid dah. Itu dikira darah apa dia? Siapa tahu? Apa dia? Darah lepas haid itu kalau maksimum, lepas maksimum dia tak haid dah, dia darah apa nama dia? Darah apa bang? Kena tahu, kita puak-puak kita ada bini, kita berbini, beristeri, isteri one lah, nah. Lepas tu jadi apa bang? Darah apa bang? Dah kahwin bang? Belum? Dah kahwin. Darah apa bang? Sebab tu untung kita duduk dalam majlis ilmu, ya Ji. Sebab at least, ya, we are not kita tidak judging people dah. Kita share. Ini nama share. Because kalau kita tak tahu, alhamdulillah kita tahu. Begitu, nampak tak? Ni tujuan kita duduk dalam majlis ilmu. Bila mana darah lepas maksimum, ya, haid, jadi dia bukan haid lagi dah. Jadi dikira darah ni nama istihadah. Orang tu kena semayang tak, orang perempuan tu? Dia kena semayang. Saya tak tahu nama je Ustaz, tapi darah tu saya tahulah. Contoh, tak apalah, at least dia ada, orang kata ada idea. Dia ada idea. Dia tahu, bukan idea tu orang kecil tu tak, makna dia at least dia tahu something rather than nothing. Baik. Ni satu soalan yang mungkin kalau tuan-tuan boleh jawab istimewa lah, masya-Allah. Maknanya alhamdulillah. Kalau satu orang lelaki dia alami kencing tadi tu tak lawas, tak tus, ya, meleleh, ataupun orang perempuan yang mengalami istihadah dan dia berniat wuduk dengan niat apa dia? Niat wuduk dengan niat nawaitu raf'al hadas, saja aku mengangkat hadas, sah tak niat dia tu? Haji, don't worry, the camera is facing me, not facing you guys. Ya ke tak je, jangan jawab ya macam ni, tak macam ni, tu pening juga. Bang, ya ke tak, sah ke tak, sah ke tak sah ke, which one? Sah. Alright bang,
Abang sebelah sah. Abang Harok Cafe tu abang buat agak belakang. Ada tak? Soalan saya macam ni, dia ni ada mengalami, nama dia mengalami masalah kencing yang sering meleleh lah. Orang lelaki, orang perempuan mengalami darah istihadah tadi. Kemudian dia berniat dengan apa tadi? Nawaitu raf'al hadath. Sah tak abang? Abang sah. Macam khilaf di kalangan ulama setiap alam. Tu. Ada yang kata sah, dia kata tak. Ada orang Meru sini, wakil Meru pula. Ke tak pernah dengar soalan macam tu? Tapi ada tak orang alami perkara tu? Minta maaf sebut, ada di kalangan lelaki maupun perempuan. Betul tak? Ada yang mengalami. Jadi di situ kita kena tahu serba sedikit mengenai hukum fiqh, tentang tauhid, yang mana ahli sunnah wal jamaah, yang mana bukan, dan juga tasawuf. Tang mana yang dikatakan apa nama kita sebut sebagai apakah fungsi mata, apakah fungsi tangan, apakah fungsi apa nama perut, apakah fungsi apa nama telinga, lidah. Kena tahu. Sebab bagi orang yang menuduh ilmu tasawuf dengan macam-macam tuduhan, dia tahu tak fungsi lidah ni nak buat apa? Apa fungsi dunia, apa fungsi akhirat. Maksud fungsi ni faedah, kegunaan dunia, kegunaan akhirat. Telinga ni macam mana? Lidah ni macam mana? Mata ni macam mana? Apa kira bicaranya tangan? Kembali kepada soalan tadi, ya. Abang jawab ya. Kebanyakan ya. Ada tak seorang wakil setia alam jawab tak? Tadi soalan. Abang, mungkin abang pakai cermata. Sah tak tadi dia wuduk tadi dengan niat nawaitu raf'al hadath? Orang tu mengalami penyakit yang dinamakan salisul baul ataupun orang perempuan istihadah. Sah ke tidak dia niat dengan nawaitu raf'al hadath? Tak apa bang, geleng kelangguk je bang. Abang gelak tak dapat jawapan juga tu. Boleh? Tak pasti? Tak ada masalah. Sah Ustaz? Tak sah. Sebab apa tak sah bang? Sebab tak sah kerana dia dalam keadaan daimul hadas, senantiasa dalam berkeadaan berhadas. Faham tak? Bila dia niat untuk tadi saja aku mengangkat hadas, terangkat tak hadas dia ji? Tak terangkat ji, sebab dia senantiasa dalam keadaan berhadas. Sebab tu orang macam ni kalau dia kena penyakit ni penyakit salisul baul atau salisul rih, ruang angin senantiasa ataupun istihadah, dia kena niat masuk waktu, dia kena cuci mana yang dia boleh, tutup, ikat ke dan sebagainya, dan kemudian dia mengambil wuduk, bukan niat raf'al hadath, tetapi dia niat nawaitu istibahatis solah, sahaja aku niat untuk memperbolehkan solat. Dan solat dia tu applicable for only one fardu, untuk satu fardu saja, tak boleh hak lain banyak-banyak kali sambung isyak dia kena bau. Itu antaranya, banyak lagi bab fiqh. Sebab tu sekadar kita, yang ni semua dalam kerangka mazhab. Jadi kita jangan ambil kita jangan ambil fiqh ni tak bermazhab, ikut cedok mana nak, dah boleh. Bukan level kita. Ni kena faham. Sebab tu kalau kita tanya bab wuduk sekalipun, tuan-tuan sendiri tuan-tuan sendiri tepuk dada, tanya diri tuan-tuan masing-masing, masih boleh jawab ataupun tidak. Contoh soalan saya tadi. Tu. Jadi di situ kita tahu takat mana kita tahu dan takat mana kita tak tahu. Begitu juga dengan ilmu tauhid, begitu juga dengan ilmu tasawuf, yang mana ianya menjadi wajib. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu kerana ianya wajib. Wajib makna fardu ain ke atas tiap-tiap muslim. Makna muslim di sini muslimin wal muslimat. Tak kira janji dia mukallaf. Janji dia mukallaf. Siapa kat sini mungkin biasa dengar apa tu mukallaf? Siapa yang mungkin tak pasti apa dia mukallaf? Tak apa, it's okay. Angkat tangan. Kalau semua tahu saya tak explain. Kalau semua tahu tak angkat tangan, saya tak explain lah, pasal tahu kan. Tapi kalau siapa yang mungkin mukallaf tu apa ya? Dia dengan mu'allaf tu sama ke? Ke boleh jelaskan? At least kita tahu. Sebab tujuan kita belajar ni, at least kita tahu. Tak kira sama ada hari ni ke ataupun di mana pengajian yang lain, kita kena tahu yang fardu ain terlebih dahulu. Boleh faham
paling-paling tidak kita ni mukallaf ke? Apa tu mukallaf? Mukallaf tu apa bang? Apa tu? Jabatan berakal. Oh, Masya Allah. Okey, lagi? Siapa boleh jawab? Setia Alam, wakil. Jangan khilaf lagi, sebab jawapan semua standard je. Ni jawapan ni, kalau jawapan semua standard, jawapan tu tak ada lain. Gitu. Apa dia? Tadi antara lain. Jadi kalau kita ditanya, sebab kita ni semuanya mukallaf, yakni golongan yang diberati ataupun golongan yang dipertanggungjawabkan atau dibebankan akan hukum syarak kepada dia. Itu maksud kalau orang tanya, bang, apa makna mukallaf? Golongan yang diberati ataupun dipertanggungjawabkan ataupun dibebankan, taklif, bahasa Arab ditaklifkan hukum syarak ke atas dia. Mana semua kita. Itu takrif pertama. Kedua, terdiri dari dua golongan, jin dan juga manusia. At least kita ingat pada malam ni, at least kita tak ada bergerak utara mana. Sebenarnya asas saja. Cuma kita hari ni kita nak ulang kaji, betul tak? Niat kita hari ni kita nak mengulang kaji pelajaran. Apa tadi kita sebut? Mukallaf tu iaitu golongan yang diberati ataupun diberatkan atau dipertanggungjawabkan hukum syarak ke atas dirinya. Terdiri dari dua golongan, jin dan juga manusia. Yang abang jawab tadi, 4 cirinya. Tu baru betul dia punya tu. Makna full mark lah kalau kita tanya jawaban dia. 4 cirinya. Yang pertama, berakal. Betul. Nombor 2, baligh, sempurna, cukup umur dia, ya. Nombor 3, sampai seruan dakwah Nabi SAW ataupun sampai seruan agama Islam pada dia. Nombor 3. Nombor 4 iaitu sempurna panca indera. Apa makna sempurna panca indera? Ada idea? Jawapan saya sebut tadi, jawapan semua standard je, tapi kot lah ada jawapan lain kita nak dengar. Kan? Jadi bila disebut sempurna panca indera, salamatul hawash, yang bermakna tidak buta dan tidak pekak simultaneously. Tak buta, pekak sekaligus. Sebab bang, kalau dia buta dan pekak sekaligus, kita nak ajar dia, mata dia tak nampak. Kita nak ajar tunjuk dia, telinga tak dengar. Betul atau tidak? Keadaan ini jarang-jarang berlaku, tetapi berlaku. Kalau ada orang ni, dia bukan mukallaf. Jadi saya yakin semua yang hadir di masjid kita ini menepati ciri-ciri tadi. Berakal, tak gila. Baligh, cukup umur. Apa lagi tadi kita sebut? Sampai seruan dakwah Nabi Muhammad SAW, dan juga maknanya sampai seruan dakwah Islam. Dan yang keempat, sempurna panca indera. Tak ada siapa di sini yang buta dan pekak campur sekali, tak. Kalau dia buta sahaja, masih mukallaf. Kalau dia pekak sahaja, masih mukallaf. Kerana kalau buta sahaja, boleh tak dia masih mendengar? Masih. Kalau dia pekak saja, masihkah dia boleh melihat? Masih. Tapi kalau dua-dua sekali, tak boleh buat apa-apa. Tak dapat nak nolong, tak boleh buat apa. Di situ. Jadi selagi mana kita menepati ciri tadi, wajib kita belajar apa yang wajib kita belajar. Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Yang ni kitab yang membahaskan tentang ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab. Tadi kita sebutkan di dalam Al-Quran ada contoh yang kita telah berikan, juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutimma makarimal akhlaq." Sesungguhnya, kata Nabi SAW, aku ini diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Di situ. Jadi itu antara lain. Tadi kita berikan ayat Al-Quran tentang ilmu ini, tentang hadis Nabi, yang ni kita berikan.
Juga Nabi SAW juga bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqa Rasulullah SAW. Nabi bersabda SAW, Allah Ta'ala mengajarkan aku adab, mengajarkan akhlak, maka menjadi baiklah adabku. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu antara lain yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Bahkan untuk menambahkan lagi, taghrib, menggemarkan lagi, memberi semangat kita lagi untuk kita memahami akan perkara ini, Nabi SAW pernah menyatakan keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dalam maknanya, dalam maksudnya, mafhum daripada hadis, Nabi SAW bersabda yang bermaksud yang menyebabkan Abu Bakar, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu lebih utama daripada kalian. Maknanya lebih lagi kedudukan Sayyidina Abu Bakar itu adalah ranking yang pertama di kalangan sahabat. Kata Nabi SAW, bukanlah kerana banyaknya salatnya, banyaknya puasanya, kata Nabi SAW, yang maksudnya begitu, akan tetapi apa yang terdapat di dalam hatinya. Apa yang terdapat di dalam hatinya, imannya, takwanya, adabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Subhanallah. Adab kepada Nabi SAW. Kalau kita tengok, kita baca tentang adab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allahu akbar, ya, adabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebutkan perkara ini penting, dan kitab ini ditulis tidak lain dan tidak bukan untuk kita sama-sama belajar. Bukan saya mengajar, tak, saya pun sama-sama belajar, dan kita niat nak beramal, ya, kita niat nak beramal. Sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, seorang imam yang besar, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, dia mengatakan nahlu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kata beliau, yang bermaksud perkara sedikit daripada adab yang kami belajar dan kami amal ini lebih kami perlukan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Dan satu kata renungan daripada seorang, ada dua orang sebenarnya imam ataupun ulama yang besar yang menjadi anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, kita tengok adab beliau, kalau nak buang hajat, qada hajat, beliau takkan qada hajat di tanah haram Madinah. Allahu akbar. Tidak pula beliau itu dalam keadaan menaiki kenderaan kuda, kuda lah yang dulu tak ada kenderaan motorkar dan sebagainya. Jadi beliau itu dalam keadaan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak menunggang kenderaan umpama kuda di tanah haram Madinah. Kerana apa? Adanya jasad siapa? Jasad siapa di Madinah? Jasad siapa di Madinah? Jasad siapa, tuan-tuan dan puan-puan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tengok adab. Subhanallah. Seorang anak murid beliau, Al-Imam Abdul Rahman Al-Qasim, berkata, ya, biasa kita dengar ni, khadamtul imam Malikan rahimahullahu ta'ala 20 sanah. Kata beliau, aku ni Imam Abdul Rahman Al-Qasim sebutkan, aku ni khidmat, abdikan diri aku kepada Imam Malik. Maksud dia mengabdikan itu dengan mengaji sekali lah, mengaji, bermulazamah dengan Imam Malik ni 20 tahun. 20 sanah, 20 tahun. Fakana minha sanatani fil ilm wa 18 sanatan fil ta'limil adab. Dia kata begini, semoga Allah merahmatinya, selama 20 tahun, 2 tahun aku gunakan untuk mempelajari ilmu, dan 18 tahun aku gunakan untuk mempelajari adab. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaban. Kata beliau, bila aku renung-renung balik, ya, alangkah baiknya seluruh waktu aku 20 tahun itu aku mengaji adab saja dengan Imam Malik. Allahu akbar. Maknanya begitu indah, begitu mulia Imam Malik. Imam Malik kan kalau nak mengajar tak ada ni pakaiannya, wangi-wangiannya, Masya Allah, tabarakallah,
hormat, adab, masya-Allah tabarakallah. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas juga berwasiat kepada anak muridnya, antara anak murid kesayangannya Imam Syafi'i. Ya Muhammad. Kenapa dia panggil nama Imam Syafi'i Muhammad? Siapa tahu? Sebab apa Ustaz? Namanya nama sebenar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa dinisbah kepada Asy-Syafi'i? Kerana salah seorang daripada moyangnya yang bernama Syafi'. Syafi' ini merupakan, dia ada dua kemuliaan pada Syafi' ini. Kenapa bang? Sebab Syafi' ini sahabat Nabi dan anak kepada sahabat Nabi, anak beliau tu sahabat Nabi dan beliau itu anak kepada sahabat Nabi. Jadi terkumpul apa bang? Dua kemuliaan. Kata Imam Malik bin Anas berwasiat kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala, kata beliau, ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Yani bermaksud, wahai Muhammad, yani Muhammad bin Idris, jadikanlah ilmumu seumpama garam dalam makanan, dan jadikanlah adabmu umpama ukuran tepung dalam makanan. Baik, kenapa cerita kek ke cerita roti ke? Kalau dalam adunan tu, adunan roti ke kek ke apa ke, kalau terlebih garam jadi apa? Kan? Orang lala ni buat cookies tu pakai apa? Sea salt, gitu. Tapi kalau lebih sangat pun tak boleh, dia tak jadi. Jadi ini yang diumpamakan. Tepung itu dikata lebihkan, jadikanlah ilmu ni ukuran garam dalam makanan, dan jadikanlah adabmu ukuran tepung dalam makanan. Maknanya kalau lebih tepung masih selamat lagi tak? Masih selamat makanan itu, adab. Kalau lebih garam tak selamat di situ. Jadi dikata kal milh, diumpamakan dengan garam. Itu diumpamakan. Subhanallah. Jadi untuk ilmu tasawuf ini kena kita faham satu perkara, at-tasawufu kulluhu adab, iaitu Imam Abu Hafiz menyebutkan ilmu tasawuf ini hakikat keseluruhannya adalah adab. Kan tadi kita dah sebut tak dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi tentang adab, tentang akhlak. So jangan tuduh ilmu ni tak ada, apa kita kata, tak ada sandaran. Tidak ada sandaran. Jangan tuduh. Kalau tak faham, sebab tu orang kata kalau tak faham biar kita diam saja, kita dengar dulu. It's better. Kerana Allah Ta'ala berikan kita dua telinga instead of dua mulut. Satu mulut Allah beri dua telinga, dan satu mulut untuk apa? Lebih kita mendengar kalau boleh, daripada kita berbicara kalau kita bukan ahlinya. Sebab terkadang kita tengok sekarang ni mutaakhir ini lebih-lebih lagi, manusia tu sampai satu tahap menghina dan mencaci para alim ulama, para imam-imam mazhab, imam mujtahid, dengan mengatakan dengan kata-kata yang Allahu Akbar. Boleh faham maksud saya? Dengan kata-kata yang begitu nista. Sebab apa? Berani mereka mengatakan sedemikian. Tak ada adab. Betul atau tidak? Kesalah saja. Kalau salah tolong betulkan, tak ada masalah. Tetapi ini hakikatnya berlaku. Kalau kita tengok, berani mereka mengatakan. Sebab tu kalau kita tengok, siapakah Imam Abu Hanifah, siapakah Imam Malik bin Anas, siapakah Imam Asy-Syafi'i, siapakah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal berapa hadis? Agak-agak tengok. Saya tengok tu seronok dah saya tu. Apa benda tu? Suara tak dengar satu. 1 million. Thank you. Alhamdulillah ada jawapan. 1 million hafal. Tak Google apa tengok cerita. Mana dia tahulah. Alhamdulillah lah, baguslah. Tamam. Jadi 1 juta hadis. Siapakah beliau ni anak murid siapa? Tengok, anak murid siapa? Dia Imam Ahmad bin Hanbal anak murid siapa? Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid siapa? Imam Malik bin Anas. Di situ. Jadi begitu. Imam Abu Hanifah yang digelar sebagai Abun al-Mazhab, bapa mazhab, dia hafaz sekali.
Jadi bagaimana mutaakhir ini kena orang lantaran bukan kata kurang adab tak ada adab. There's no such thing as kurang adab lah kalau macam ni. Atau dia bukan kurang lagi, ya. Tak ada adab langsung, ya. Jadi bila dia cakap macam tu, maknanya dia tak tahu siapa. Tadi abang jawab tadi tu. So beliau begitu kehebatan beliau, siapakah guru beliau? Subhanallah. Jadi penting kita belajar adab ni selain daripada kita belajar tauhid, akidah yang benar. Sebab kita sembahyang, kita puasa, apa yang kita buat, kalau akidah yang dia pegang, ya, akidah yang dia pegang tu bukan ikut ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kita kena faham satu perkara, kalau masih ada kepincangan, kita kena sedar. Kenapa saya sebut kalau ada kepincangan kita kena sedar? Kalau tidak ada asas yang kita hadirkan untuk menyampaikan ilmu, rupa-rupanya bukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Benda ni kalau kita tak perasan lantaran ketiadaan asas, maka payah. Kerana macam mana kita boleh tahu? Macam semalam kita kat mana semalam? Pagi tadi tu tak ada. Pagi tadi satu orang tempat saya di Glen Mary, ya. Imam tu tanya, "Ustaz, macam mana ni Ustaz?" Dia kata orang yang kuliah tu, dia sampaikan ilmu tu, dia kata selawat-selawat ni awak baca ni ada sandaran ke? Faham tak maksud saya? Yang kita nak baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Hal lain tak boleh. Boleh ke Tengku? Boleh ke baca selawat lain ke tak boleh? Ke Tengku nak angguk ke Tengku nak giling? Mana satu? When we say like this, kerana bila kita macam ni, which means apa? So that's why kita kena tahu which is which, mana betul mana salah. If not, satu perkara yang kita kena faham, ya, khususnya yang menguruskan pengajian ini, dia sendiri kena ada asas yang kuat. Dia boleh tahu beza mana betul mana salah. Alhamdulillah, orang tu paling tidak dia ada asas, dia pernah mengaji. Bila kita tanya, dia bukan imam yang hafiz Quran saja, tapi dia ada asas. Madrasah dia ada asas. At least dia tanya kita kata dalil dia nak selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil asas dia, tidak ada larangan. Orang kalau mengaji usul fiqh, ya, bila mana tidak ada larangan khusus daripada Nabi SAW, larangan khusus daripada Nabi SAW, tidak ada masalah. Kerana pada zaman Nabi SAW sendiri ada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang ada selawatnya sendiri. Nabi tak pernah larang selama. Dia punya dalil umumnya apa tadi kita sebut tadi, surah Al-Ahzab ayat berapa Ustaz? Al-Ahzab 56, kalau saya silap betulkan, tapi ayat tu betul lah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Penting di mana-mana majlis surau kita tengok, kalau kita tak kontrol benda ni, jenuh nanti kita. Percaya tak percaya, tunggulah setahun 2 tahun lagi. Percaya tak percaya benda. Jadi kita kena faham ini. Jadi bila kita reti asas, begini. Bila kita tahu asas fiqh, tidak apa kita sebut, tidak sembrono nak kata imam mazhab tak faham hadis, tak reti hadis. Berapa tadi bang? Berapa juta bang? Yes. Agak-agak orang yang cakap tu berapa juta dia faham? Boleh faham tak maksud saya, Abang Mas Rizal? Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu nak beza tu kerana asas tu kita tak ada. Sebab tu dituduh. Sebab ilmu tasawuf ini hingga dituduh sebagai golongan yang membenci ilmu ini, menuduh sebagai apa? Air acak, dia kata. Tahu air acak tu apa? Saya nak sebut pun tak pandai. Logat utara ni. Air acak macam mana nak sebut tak kerti tu. Tapi makna ni keji tu Tengku. Faham tak? Bukan Tengku tu keji tak. Makna yang dia cakap tu keji. Tekan tu geram. Kita geram sebab apa? Sebab kita sebutkan tadi, betul tak tadi awal kuliah saya sebut dalil daripada ilmu tasawuf daripada Al-Quran dan hadis? Ada tak saya baca ayat Quran tadi? So jangan kata tak ada. Kitab ni ulama tulis pandai-pandai ke saja? Tidak. Ada dia punya kita sebut sebagai ada pendalilan dia daripada Al-Quran hadis. Cuma bila kita baca sendiri memang kita tak faham lah. Nampak tak di situ? Jadi untuk kita to make it clear, kita nak clearkan benda ni,
ilmu yang wajib kita belajar, hak ni, dan kita memfokuskan kepada ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab orang kata Imam Malik. Kenapa saya sebut Imam Malik ni? Selalu Imam Malik ada sebut, barang siapa yang mengaji fiqh sahaja, tak mengaji tasawuf, ya, takut-takut dia jadi orang fasik, ya. Kalau dia mengaji fiqh saja, tak mengaji tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, adab, takut-takut dia jadi fasik. Apa makna fasik? Iaitu orang yang senantiasa buat dosa-dosa, imma besar, imma kecil, tanpa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Takut-takut mati dalam su'ul khatimah, wa iyazubillah. Kemudian Imam Malik juga menyebutkan, barang siapa yang mengaji tasawuf saja, tak mengaji fiqh, takut-takut dia jadi zindiq, jadi sesat, tak semayang bang. Contoh ke abang lah, contoh dia kata, abang, kita jumpa orang, dia kata saya zikir saja, zikir. Orang tanya pasal apa? Kita tanyalah, kita contoh kita, saya zikir, saya tak sampai lagi maqam semayang, tak sampai lagi. Allahu Akbar. Pasal dia kata hati kotor lagi. Masya Allah, tabarakallah, penuh zulmat. Sedangkan semayang itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman, dia faham tak? Kononnya dia belajar tasawuf, yang kononnya dia mengaji tasawuf, tapi tanpa dia belajar ilmu fiqh, ilmu syariat, maka dia jadi zindiq. Jadi bukan salah ilmu tasawuf tu. Salah ilmu tasawuf kan? Tidak salah. Yang salah tu dia. Boleh faham sebab tu kita kena jelas. Dan barang siapa yang belajar dua-dua ni, fiqh dan juga tasawuf, digabungkan, dia jadi tahqiq. Faham tak tahqiq? Yang pertama jadi fasik. Kalau dia tak belajar tasawuf, dia belajar fiqh saja. Kalau dia belajar tasawuf saja, dia tak belajar fiqh, takut jadi zindiq, sesat. Tetapi kalau dia belajar dua, fiqh dengan tasawuf, dan tauhid sebagai pegang dia, sebagai asas kita, talibul ilmi faridatun ala kulli muslim, maka apa dia? Maka tahqiq. Tak mudah kita diperkotak-katikkan. Pasal apa dia ngajar macam ni? Dia ngajar bukan ikut acuan ahli sunnah wal jamaah. Kita tahu, tak perlu Jaiz datang sini. Jangan sampai Jaiz datang. Kalau saya punya prinsip, orang yang mengajar bukan ahli sunnah wal jamaah, sebenarnya dia bukan, dia Jaiz dia tak takut. Dia sebenarnya dia tak takut Allah. Boleh faham tak? Dia tak takut Allah. Allah menilai tak? Allah nampak tak Ustaz benda-benda ni semua? Dia nak tipu kita, dia nak bohong kita. Allah nampak ke tak nampak benda sekarang? Azan dulu, Tengku. Minit lagi. Tapi Tengku dah bangun tu, kita tengok. Kita pun standby nak berhenti. Boleh. Tapi boleh sambung sikit Tengku tu. Sambil dengar, Masya Allah dia. Jarang tu. Sambil dengar tu Tengku, Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah jadikan kita semua berakidah ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat kita, mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambung sikit lagi insya-Allah. 5 minit boleh? Baik. Tadi kita sebutkan at-tasawwuf kulluhu adab. Likulli waqtin adab, wa likulli halin adab, wa likulli maqamin adab. Faman lazimal adab balagha ma balagha ar-rijal. Tadi kita sebut ilmu tasawuf itu yang dituduh-tuduh tadi itu, bila kita faham rupanya ilmu adab. Keseluruhannya adab. Setiap waktu memiliki adab. Contoh kita tadi kita berhenti azan kan. Pasal apa kita berhenti azan? Kerana itu satu syiar agama kita. Ilmu yang kita belajar ini memang ilmu fardu ain, tasawuf fardu ain. Tapi kenapa kita berikan? Kerana ia ada waktunya. Waktu azan dia satu syiar agama, panggil orang datang solat. Dan kita bila jawab, sebab tu kita bila dalam mendengar azan, it's just berapa lah, 3 minutes, 3 minit je kot, 3 minit saja, 3 minit ya. Jadi kita tolong beri tumpuan. Kerana apa? Barang siapa yang mendengar azan, menjawab azan sebagaimana yang Nabi ajar, kemudian berdoa sebagaimana yang Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, Nabi beri jaminan untuk dia dapat syafaat. Kalau kita bahas syafaat ini, panjang. Saya nak tanya satu soalan. Orang yang masuk syurga tanpa hisap tu dikira syafaat ke tidak? Siapa dapat jawab, istimewa lah. Apa hadiah saya nak bagi? Belanja kopi mahal pun saya sanggup. Masuk tak? Masya Allah. Jom kopi lagi. So it is panjang cerita ni. Hatta orang yang dah memang masuk neraka, keluar daripada neraka masuk syurga, atau nama dah masuk daftar, nama dah ada dalam daftar. If not tonight, hari-hari lain boleh insya-Allah minum kopi. InsyaAllah. Jadi nama dah ada daftar, boleh padam berkat syafaat. Dah masuk dalam, bawa keluar berkat syafaat. Baik, satu lagi soalan. Kalau dia dah masuk syurga, naik lagi tinggi, tu dikira syafaat ke tidak? Kalau dalam pengajian Islam, termasuk. Penting tak syafaat? Dia penting. Jadi antara kita nak dapat syafaat ini, dengar azan, jawab azan, baca doa lepas azan, insya-Allah kita akan dapat syafaat. Kedua, doa di antara azan ini, di antara azan dengan iqamah ini, Nabi SAW bersabda, ad-du'a bainal azan wal iqamah mustajabun fad'u. Berdoa di antara azan dan iqamah itu adalah mustajab, maka berdoa. Pasal tu kita berhenti saat kita nak dapat benda ni. Boleh faham tak? Ada setengah orang dia tak bagi langsung, dia tak faham. Orang yang faqih, dia reti sungguh, dia tahu benda hukum ni, dia reti. Dia reti sungguh. Subhanallah. Dia tidak ada polemik, tak ada konflik di situ, kerana dia faham. Kita boleh je sambung sekejap ya, tak ada masalah. Betul atau tidak? Begitu. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu yang disebutkan tiap-tiap ilmu tasawuf ini berkisar tentang adab keseluruhannya. Tiap waktu dia ada adab. Sebab tu tidak ada agama lain dalam dunia. Perasan tak? Ada tak agama lain dalam dunia yang mana masuk tandas, keluar tandas baca doa bang? Boleh faham Masya Allah kan, agama kita Islam, Masya Allah, tabarakallah. Tak ada. Minta maaf dengan bahasanya, kalau bersama isteri pun ada doa tak? Ke tak baca langsung? Tak ada apa langsung. Buka baju, minta maaf sebut buka baju semua apa, tak ada baca apa-apa. Kalau buka semua, apa nak kena baca? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak? Kalau kita baca tu, jin tak tengok kita. Boleh faham? Ya? Itu dia ada adab dia, semua dia ada adab. Makan, minum, subhanallah, ada adab-adab dia. Betul tak? Tiap waktu, tiap ketika dan setiap kedudukan memiliki adab. Barang siapa yang berpegang teguh kepada adab, nescaya dia akan sampai kepada kedudukan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sedia maklum, kita masuk syurga kerana apa? Rahmat Allah. Betul atau tidak? Tapi miftahul jannah, anak kunci syurga ni apa? La ilaha illallah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi amal kita ni kira lagu mana? Tak ada faedah ke? Ada faedah. Amal kita ni akan menentukan ranking kedudukan kita di syurga tinggi mana. Dan ia semua berkait dengan adab juga. Tu. Sebab tu bila kita nak menghadap Allah Ta'ala kan, kita nak semayang,
adab kita. Sebab tu kalau minta maaf kalau saya sebutkan ni bukan niat apa-apa. Kita yang jenis pakai seluar ni, yang pakai seluar jin ke tak jin ke, seluar jin ke apa benda ke, kalau boleh perhatian tengok kalau t-shirt kita jenis-jenis ketat-ketat body fit juga. Bila dia rokok, bila dia sujud, jangan sampai nampak belakang. Tapi kadang-kadang tu dia pun sendiri pun sak. Sebab tu kalau boleh adab kita nak semayang, ada pakaian yang khas. Kita nak pergi menghadap raja ke, ada pergi parlimen ke mana, ada tak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ke tak ada? Ikut kita tak? Ni kita menghadap Maharaja segala raja, Tuhan sekalian alam. Kalau boleh, memang agak macam payah sikit. I just got back from work so on and so forth. Akan tetapi kalau bila kita ada effort, insya-Allah kita jaga sedikit demi sedikit. Kerana apa dia? Kerana dua-dua tu penting, zahir dan juga batin. Kerana ada orang yang beranggapan, contohnya Allah dalam hadis yang menyebut Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa paras kamu, rupa bentuk kamu, tetapi Allah lihat kepada hati kamu. Itu benar, sama, memang benar sama sekali. Cuma jangan ditafsirkan hadis itu untuk justify perbuatan yang tak elok. Contoh dia kata, lidah aku ni mulut je laser tapi hati baik. Kan ada orang cakap macam tu. Ataupun aku tidak tutup aurat tetapi aku hati baik. Pertama, dia justify diri dia baik pun satu masalah juga. Kalau orang mengaji tasawuf, aku ni banyak kurang. Dia bukan kata kurangnya, orang kata dia nak menyedapkan hati orang. Tak, dia sendiri memang tahu dia kurang. Allah saja yang tahu. Dan dia tahulah. Aku tak ada apa, aku memang maksum. Contoh, astaghfirullahalazim, kan? Tak, dia tahu diri dia banyak kekurangan. Dan Allah lagi maha tahu. So, bila dia mengaji tasawuf, maka dia faham perkara-perkara ini. Jadi maknanya luaran penting, dalaman terlebih penting. Kerana bila mana, saya bagi satu contoh nak bagi faham supaya tak justify hadis tadi untuk gunakan untuk justify perbuatan maksiat. Contohnya dia kata tadi seperti mana kita sebutkan, tetapi dia kata hati dia baik dan sebagainya, niatnya elok dan sebagainya. Satu soalan yang kita boleh berikan simple sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ini, kalau seorang ni dalam keadaan yang mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, elok semua belaka dari segi zahirnya, tetapi salah satu daripada pakaian dia di bahagian aurat dia terkoyak dan terbuka, kira macam mana semayang dia? Ataupun ada najis, macam mana solat dia? Cantik, semua begini begitu, tetapi ada perkara tersebut, imma koyak pada bahagian aurat ataupun ada najis. Apa berlaku kepada solat dia? Tidak diterima. Diterima tak? Tak diterima. Itu dalam hukum fiqh, tak diterima. Di situ maksudnya, di sini kalau zahir tu dah elok, maksudnya zahir dah elok, tutup aurat, tak ada najis, izalatun najis tak ada pada tubuh, tak ada pada tempat sembahyang dia, tak ada pada pakaian dia, maka apa dia? Yang dilihat pada hati. Faham ya? Khusyuk dia, penyerahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia kan, contoh dia sembahyang dalam keadaan dia bernajis, ataupun tempat aurat dia tu terbuka, ataupun tak wuduk lah, senang cerita. Kadang-kadang cubalah, saya bukan suruh cuba selalunya orang lupa, dia lupa dia berwuduk, tapi khusyuk dia, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullah. Dia kata aku tak pernah sembahyang khusyuk macam tu sekali. Agak-agak pasal apa? Pasal apa dia? Soalan saya ni, Bang Marizab, Mas Marizab, saya punya soalan ni saya dah bagi jawapan sebenarnya. Tadi saya dah bagi dah. Soalannya saya takkan ke laut ni, insya-Allah saya dah bagi jawapan clear. Kenapa khusyuk dari takbir sampai salam, khusyuk? Kenapa? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia tak ada wudu. Syaitan pun tak kacau, no use pun kacau. Sebab apa? Sembahyang kau tak sah. Boleh faham tak? Contoh, dia tak pernah rasa, dia kata tak pernah dia rasa begitu. Rupa-rupanya wuduk tak ambil. Dia ada perbahasan dalam fiqah ya. Kalau tak ambil tu kira macam mana, kalau ambil tak ambil tu dalam bab lain. Tapi itulah sebenarnya bang, mengaji ni kalau orang betul-betul lah rasa manisnya 10 jam pun tak cukup. Tapi yelah, faham-faham je lah.
jadi kitab kita ni ya, tadi saya sebutkan Pak Angku tadi, Pak Angku ya. Jadi ada 10 kitab yang telah diwakafkan kepada masjid ya. Jadi yang pegang kitab wakaf tu nanti boleh pulangkan semula. Dan saya seru kepada tuan-tuan untuk ada kitab sendiri. Saya bagi contoh, kita akan masuk nanti dalam kitab kita basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, alhamdulillahilladzi. Seterusnya itu semuanya saya akan bagi catatan satu demi satu. Bismillah apa catatan dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ini tak paksa tuan-tuan, ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak buat ke tak buat tu terpulang. Tetapi saya nak sebutkan satu perkara, kalau tuan-tuan boleh ada effort untuk belajar daripada tadika, betul, sampai ke tingkatan 5, kemudian masuk universiti, matrikulasi dan sebagainya, kemudian masuk ke degree, master, PhD, mana halang semua, tuan-tuan boleh buat itu dan mencapai kejayaan. Tuan-tuan, apa salah kalau tuan-tuan dan puan-puan ada effort untuk bagi lulus ilmu fardu ain, ada kitab, ada catatan. Saya tak paksa ya, sekali lagi, seriously saya tak paksa, ikut tuan-tuan, ikut nak lah, orang Kedah kata ikut nak. Tapi kalau tuan-tuan boleh ada sedikit effort, insya-Allah Allah akan bagi banyak benda. Percaya tak percaya, kita akan alaminya sendiri ya. Sebab nanti saya akan berikan kitab ni, dia ada catatan dia. Nanti kita beri bismillahirrahmanirrahim, apa catatan dia, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Cuma tak ada paksaan, ikut tuan-tuan ya. Nak pula kuliah saya ni hari Ahad, orang nak santai je. Hari Ahad Ustaz, santai lah, terpulang tuan-tuan ya. Kalau santai, saya ni daripada saya tukar bidang dari engineering ke pondok saya mengaji tu, saya ingat kalau santai saya tak boleh berada di depan tuan-tuan. Bukan nak kata apa, perlu kepada usaha, daripada tak tahu kepada tahu tu dengan izin Allah Ta'ala. Makna himmah, kesungguhan tu Allah juga yang beri. Kalau Allah bagi, Allah tak beri kita taufik, memang kita memang syok tu, paling syok sekali tu. Kadang-kadang kuliah saya dengar tak bunyi tu, tiba-tiba dia ada macam background, tapi hari ni saya tak dengar pula. Alhamdulillah, semoga ada manfaat. Jadi kitab ini tuan-tuan masih ada lagi untuk tuan-tuan kalau nak miliki untuk peribadi. Yang wakaf masjid kita pulangkan, dan kalau ada yang nak tambah wakaf ke masjid, ahlan wa sahlan, tu yang terbaik. Sebab kadang-kadang dah lah sebulan sekali memang kita lupa bawa kitab, masing-masing tak ada kitab, nganga, telinga nganga, mulut dengan semua nganga. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala ya, orang Kedah kata hang nak pahala ke upahla. Mana upahla? Upahla, duit. Hang nak pahala ke upahla? Nak dua-dua Ustaz? Ikutlah, boleh saja. Jadi insya-Allah kita akan sambung kuliah kita ni pada hari Ahad minggu ketiga. Kalau ada 5 minggu pun tetap Ahad ketiga, insya-Allah taala. Saya mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi. Saya doa pada Allah khusus kita semua ni selamat dunia akhirat. Pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, janganlah pegang hak lain. Dan insya-Allah kita sambung lagi. Kita akan masuk bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pada kuliah yang akan datang. At least pada kuliah akan datang tuan-tuan ada kitab, senang ya, tak ada nganga kali hari ni. At least ada, yang ada tuan-tuan boleh ambil ataupun nak wakafkan, ahlan wa sahlan. Saya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan, saling doa mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi